الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته ما هاجر إليه. Saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalian yang dirahmati Allah, pertama sekali kita banyakkan pujian dan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah beri kita kesempatan, beri kita peluang ini untuk berbuat baik, untuk berada di tempat yang baik, untuk menerima anugerah kebaikan daripada Allah. Tidak semua orang yang Allah pilih untuk berbuat kebaikan, dan tak semua orang yang Allah akan pilih berada di jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan disebabkan kita sihat kita boleh buat baik, bukan disebabkan kita tahu kita boleh buat baik, tetapi adalah pilihan Allah. Ramai orang yang tidak melihat ibadat yang dia dapat, ketaatan yang dia dapat adalah pilihan Allah. Tapi apabila dia dapat buat umrah dan buat haji, dia kata alhamdulillah, aku dipilih oleh Allah. Haji juga satu sebahagian daripada rukun Islam. Jika haji ataupun umrah kita boleh pegang, aku dipilih oleh Allah. Apakah puasa, zakat, salat, bukan pilihan daripada Allah, kehendak kita sendiri. Sebenarnya seluruh kebaikan yang kita dapat buat adalah dalam kehendak Allah. Begitulah yang didoakan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan akan hati seorang hamba, yang memegang akan hati-hati hamba itu, thabbit qalbi, tetapkanlah hatiku, kata Sayyidina Rasul, ala dinik, atas berbuat kebaikan, ala dinik, atas agamamu, wa ala ta'atik, dan atas berbuat kebaikan kepadamu. Jika Allah Subhanahu wa taala nak terbalikkan kehidupan kita daripada kejahatan kepada kebaikan, kehendak Allah. Jika Allah nak terbalikkan kehidupan kita dari kebaikan kepada kejahatan, adalah kehendak Allah. Satu contoh yang saya nak bagi kepada semua orang supaya kita dapat lihat bahawa dalam surah Yasin ada Allah menyebutkan dalam kedua ayat yang terakhir kalau tak silap saya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jika dikehendaki oleh Allah,
maka terjadi. Jika Allah tidak kehendaki, maka tidak boleh terjadi. Begitu juga orang yang mengaji Al-Quran. Dalam 100 pelajar yang mengaji Al-Quran, kalaulah mengikut kepandaian kita dan sistem yang bagus, kenapa di dalam 100 orang pelajar tidak kesemuanya 100 itu hafal 30 juzuk? Ustaz yang sama, sistem yang sama, madrasah yang sama. Makanya di sini jawapan yang paling tepat, jika Allah tidak menghendaki, maka tetap tidak akan memperolehi apa yang ada pada Allah. Sebab yang bersifat alimun adalah Allah, yang bersifat ghaniyun adalah Allah, yang bersifat qadirun adalah Allah. Di dalam masalah hijrah ini, kita faham tentang cerita hijrahnya Sayyidina Rasul daripada Makkah ke Madinah. Tetapi, dan kita faham, datang satu hadis, la hijratan ba'da al-fath. Tidak ada hijrah lagi selepas daripada pembukaan kota Mekah. Manusia lupa. Sebenarnya hakikat kehidupan kita masih di dalam penghijrahan. Di mana hijrah kita? Asalnya, kita adalah penetap alam roh dipanggil. Semua orang dulu berada di alam roh. Lalu kita berhijrah di alam rahim. Ataupun masyaikh kami gelarkan alam rahim itu dipanggil alam mahabbah. Alam kasih sayang. Kita dikasihkan oleh ibu kita. Diberi makanan yang baik, jaga kandungan dan sebagainya. Dan penghijrahan itu semua orang dah lepas yang ada di dalam masjid ini. Kita melalui satu alam lagi, iaitu dipanggil alam dunia, yang mana masyaikh kami gelarkan alamul fitnah. Alam ujian. Setiap apa yang berlaku di dalam kehidupan kita adalah fitnah, adalah ujian. Ujian apa? Ujian untuk mentahqiqkan apa yang telah kita ucapkan di alam roh. Ujian untuk kita membenarkan apa yang telah kita bersaksikan di alam roh. Baik. Di alam roh dulu, sebelum kita berhijrah, kita pernah memberi perjanjian dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah tanya kita, adakah aku Tuhan kamu? Kita pun jawab, ya Allah, kami memberikan pengakuan dan penyaksian, Engkaulah Tuhan kami. Maka di alam dunia ini alam ujian. Hidup, dapat nikmat ujian, dapat bala ujian, berjalan ujian, beramal soleh satu ujian. Kenapa Ustaz cakap ujian? Sebab tak semua orang yang beramal saleh diterima oleh Allah jika dia tak melepasi ujian. Kalau kita lihat, berbalik kepada penyaksian kita di alam roh dulu. Rukun Islam 5. Kita telah ada rukun iman 6. Perlu apa syahadah pada rukun yang pertama? Sepatutnya tidak ada syahadah, sebab telah ada rukun iman. Tetapi di dalam rukun Islam yang pertama sekali syahadah, bermakna kita yang belajar kitab Tauhid, di dalam kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terhimpunnya sekali aqaidul iman, maknanya terhimpunnya rukun iman yang 6 itu di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang kita belajar daripada guru-guru kita yang dulu. Maka seseorang yang salah, selesai dia rukun iman yang 6 ini, baru salah dia
benar. Dia sujudnya benar, rukuknya benar, tasyahudnya benar, salamnya benar. Bagaimana kalau dia sujud tetapi dalam keadaan yang dia sombong dengan Allah? Dia tak sedar yang dia tu hamba Allah. Dia bawa sifat kekayaan dia bawa sifat keilmuannya, dia bawa sifat ketuaannya. Macam mana seseorang yang boleh sujud dengan Allah tetapi memakai sifat-sifat Allah? Takabur ini sifat Allah. Sombong itu adalah sifat Allah. Sebab itu, kita salah. Tetapi solah ini seolah-olah tidak menjadi asbab untuk pimpin kita menjadi hamba yang baik. Masih lagi mengumpat. Kalau kita tengok di dalam sembahyang, siapa yang buat selain daripada rukun qauli batal. Siapa yang buat selain daripada rukun fi'li dalam sembahyang batal. Dia tak boleh buat benda lain selain daripada fi'il sembahyang. Dia tak boleh ucap perkataan lain selain daripada ucapan sembahyang. Siapa yang berkata selain daripada ucapan sembahyang, rukun qauli dalam sembahyang, batal. Siapa yang buat selain daripada perbuatan sembahyang, batal. Inilah SOP Allah. Siapa yang langgar SOP ini, akibatnya diterangkan oleh Allah. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha وعيذوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. SOP Allah. Dalam dunia, apabila datang je virus corona, semua orang ikut SOP. Jaga jarak, pakai mask. Nampak tuan-tuan? Padahal virus ini tak nampak. Tak nampak ini dalam istilahnya ghaibun. Ghaib ini benda ada tapi tak nampak. Semua orang satu dunia akan takut. Pakai hand, apa nama dia? Saya sebut orang putih ni tak pandai. Hand apa benda lah tak tahu. Yang sapu-sapu tangan tu. Semua orang pakai. Nak pergi pasar raya, pakai QR. Tembak dahi. Setiap kali, berapa kali satu hari kita kena tembak tak tahu. Tembak 36. Tembak lagi 38. 38.9 orang tengok. Oh dekat dah ni 39. Dia ni ada virus. Allah sebut dah dalam Al-Quran surah yang awal. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman dengan benda yang gaib. Benda gaib ini dari yang Allah perintahkan untuk percaya. Macam kita percaya dengan COVID-19 ni tadi. Apa benda yang gaib? Malaikat. Apa benda yang gaib? Alam barzah. Apa benda yang gaib? Akhirah. Maka jaga SOP. Lalu kita pun tutup mulut. Kenapa kita tutup mulut? Sebab sampai satu saat mulut kita akan ditutup oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah, kami akan tutup mulut kalian.
Kalau anda tak boleh cakap, ini adalah apa yang telah aku tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi siapa yang bercakap, wa tukallimuna aydihim, tangan kita akan menjadi saksi di hadapan Allah, aku buat sekian, aku ambil sekian, aku benda gini, aku lakukan sekian. Berapa lama modal yang Allah beri kepada kita di dalam dunia? Ada orang yang Allah bagi modal 80 tahun. Ada orang yang Allah bagi modal 70 tahun. Imam Ghazali kata umur ni adalah modal. Ada orang yang Allah bagi modal sehari, lahir-lahir meninggal. Ikut modal yang Allah bagi. Sebab kita tidak akan habis ini, semua orang akan berhijrah. Selepas dia duduk alam fitnah ini, mereka akan berhijrah lagi. Ini hakikat kita. Dan mesti berlaku. Dan tak ada satu orang pun yang boleh tahan penghijrahan ini. Penghijrahan daripada Mekah ke Madinah telah berlaku. Dan tidak ada hijrah lagi selepas pembukaan kota Mekah. Tetapi semua orang akan berhijrah. Saya berhijrah, tuan-tuan berhijrah. Selepas daripada ini kita akan pergi berhijrah alamul barzah. Mahu tidak mahu semua orang akan pergi. Cuma kita lupa, bila kau akan pergi? Bila kita lupa, kita rasa kita is the best. Bila kita lupa, kita ini tak sedar. Sebab kita macam naik escalator. Tangga hak bergerak tu. Terengganu ni dah ada satu mall. KCTT, tak silap saya. KTCC. Saya ni tunggang terbalik. Benda ni saya tak ambil tahu sebenarnya. Bila tak ambil tahu jadi tunggang terbalik lah. Ada tangga hak gerak tu. Tak ada siapa perasan. Bila dia ada tangga tu gerak sendiri. Dia duduk, siapa dah? Tapi kalau kita yang naiki tangga tu sikit demi sikit, kita rasa lelah dia. Jadi sambil-sambil kita naik eskalator ni, kita pandang kiri, pandang kanan, tengok orang. Kita tak perasan bahawa kita dah sampai ke destinasi kita sendiri. Begitulah kehidupan ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Tukar hari, semalam Selasa, hari ni Rabu, tak perasan. Besok akan tukar lagi, ikhtilaf. Siang malam bertukar. Rupanya kita dah nak sampai. Bila kita sampai besok kita akan terkejut, kata Nabi SAW. Sampai saja kepada destinasi kita, kita akan terkejut. Hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah, Nabi jumpa macam-macam. Nabi melalui macam-macam. Nabi kena berada di dalam Gua Thur. Duduk dalam Gua Thur. Nak sampai ke Madinah, kita juga kena duduk dalam gua, tuan-tuan. Nama gua itu adalah kubur. Semua orang akan masuk kubur. Kita duduk di dalam gua yang kecil. Siapa yang pernah naik Gua Thur, tuan-tuan, Masya Allah, gua ni kecil je. Nak masuk dia susah. Kalau orang yang biasa naik, dia dah ditebuk oleh orang Pakistan. Yang tempat kita masuk tu. Tapi sebenarnya Nabi masuk ke pintu depan. Sempit pintu tu. Sebagian ulama mengatakan Nabi masuk dalam keadaan yang susah. Liang lahat yang kita akan masuk ini bukan besar. Kecil. Sempit. Sebab itu, kita kena besarkan liang lahat ini. Bagaimana nak besarkan liang lahat?
Jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan Al-Quran. Kadang-kadang ada orang tanya dengan saya, Ustaz, saya tak pandai baca Al-Quran. Saya baca Al-Quran mengangkok, Ustaz. Saya kata, mu orang paling hebat dalam dunia. Buat apa, Ustaz? Orang baca Quran duduk, mu baca mengangkok. Hebat kamu. Sambil mengangkok baca Quran. Dia orang hebat. Kalau kita tak boleh baca Al-Quran, Allah zalim tak, tuan-tuan? Allah tak zalim. Tidakkah datang satu hadis daripada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca suratul Ikhlas 3 kali menyamai dengan ia membaca sebuah Al-Quran? Apa salah? Kita kumpulkan kulhu. Hari-hari kita kumpul kulhu. Hari-hari kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak bolehkah kita kumpul? Kalau tiga kali kita baca suratul Ikhlas menyamai dengan sebuah Al-Quran, cuba bayangkan kalau kita dapat baca 300 kali. Kalau kita dapat baca 300,000 kali, Allahu. Mustahil tak, Ustaz? Saya boleh himpun sampai 300,000 kali. Tak mustahil. Kalau kita buat daripada kita remaja, sekarang ni dah banyak ratus ribu. Betul tak, tuan-tuan? Kalau kita buat daripada remaja. Ustaz, daripada remaja dulu saya lalai. Saya di kalangan orang yang ghaflah, futur, lalai. Mula dari sekarang. Sebab kita tak tahu bila saat kita akan berhijrah, dihijrahkan oleh Allah. Kita dihijrahkan oleh Allah. Kita akan dipindahkan oleh Allah ke satu alam, nama dia alam barzakh. Dari sekarang, kita guna mulut kita yang percuma ini. Mulut yang tak payah beli, yang tak payah guna modal, duit. Kita guna mulut kita. Kita kurangkan dari cerita hal orang. Kita kurangkan dari mana mencerita hal dunia yang telah puluhan tahun kita sembangkan. Kita ceritakan. Cerita benda yang sama. Orang perempuan akan cerita pasal baju, masakan, perhiasan. Benda yang sama berulang-ulang 70 tahun. Hal anak, hal cucu, hal rumah. Benda yang berulang-ulang kita sebut 60 tahun. Apa salahnya kita kurangkan sebutan itu dan kita gantikan dengan sebutan untuk supaya kita mudah di yaumul akhirah, kita mudah di alam barzakh. Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayang kita, tuan-tuan. Kalau tak silap saya salah tolong tegur kan. Saat Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda sakaratul maut, Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah memohon keampunan untuk kita semua. Sayangnya Nabi. Sebab Nabi tahu kita ni orang banyak salah. Sebab itu banyak perkara yang Nabi berikan kepada kita tetapi kita ambil tidak peduli. Saya ambil satu contoh. Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang pergi ke bandar, setiap kali dia masuk bandar, lalu kata Sayyidina Rasulina Muhammad, dia membaca tahlil, Allah akan mengampunkan 1,000,000 kesalahannya. Dan Allah akan memberikan 1,000,000 rahmat padanya. Pada riwayat yang lain, Allah akan dirikan satu rumah di dalam jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita baca dan masuk ke dalam bandar, Allah akan dirikan satu bunyan, satu mahliga di dalam syurga Allah. Tuan-tuan, kalau kita dah ada bunyan ini, dah ada mahliga ini, peluang kita untuk masuk syurga macam cerah sikit. Apa yang Nabi ajar kepada kita? Tahlil ni tuan-tuan hafal. Cuma ujung je, saya rasa tuan-tuan tak hafal. Saya baca tahlil ni, tuan-tuan. Kita tak mahu kita dengar tentang cerita hijrah, Nabi hijrah begini. Tetapi kita masih lagi berada di alam yang sama. Sebagai insan yang sama.
orang yang sama. Sebab kita dalam proses penghijrahan. Saya baca tahlil ini. Allah sayang kita. Hari-hari kita pergi bandar. Hari-hari kita pergi pasar. Kita nak pergi pasar, kita masuk saja kawasan pasar, terus kita baca tahlil ini. Apa yang dijanjikan oleh Sayyidina Rasul, kita akan dapat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak tuan-tuan, kalau sejuta kesalahan diampunkan oleh Allah. Kenapa kita nak minta Allah ampunkan kesalahan kita? Antara perkara yang menghalang, kebaikan, dosa. Selalu orang tanya, Ustaz, kenapa saya susah nak buat baik? Kenapa saya payah nak buat baik? Kenapa saya susah nak istiqamah? Jawapan dia, dosa. Apabila dosa itu banyak, Ustaz, saya alhamdulillah semayang tak tinggal, puasa sebulan penuh, zakat bayar Ustaz, alhamdulillah, saya sedekah. Orang dia lihat amal syariat yang zahir. Dia tengok semayang dia penuh, sedekah dia banyak. Tapi kenapa orang tak tengok akan ibadat yang batin? Saya bawa lagi cerita ni. Saya selalu bawa cerita yang sama. Kenapa iblis ini dia tak nak patuh dengan perintah Allah? Apabila Allah perintahkan dia sujud kepada Nabi Adam, seluruh malaikat termasuk Azazel. Satu je sebab dia. Dia kata, ana khairum minhu. Kenapa dia kata, wa ana khairum minhu? Aku dijadikan daripada api, Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Baik. Kenapa dia kata aku lebih baik daripada Nabi Adam? Sebab satu, dia rasa kejadiannya lebih bagus. Kedua, dia rasa kenapa perlu nak ada manusia namanya Adam alaihissalam nak jadi khalifah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau ustaz tak betul baca Quran, tolong bagi tahu. Ustaz bukan hafiz. Ustaz salah baca Quran. Ustaz tak kisah. Budak-budak hafiz kat depan ni saya risau baca Quran. Baik.
Bila Allah jadikan, Allah tentukan bahawa Sayyidina Adam AS jadi khalifah. Perlu apa Nabi Adam AS? Kami makhluk yang terawal di dalam dunia. Sebelum ada manusia di kalangan jin. Tuan-tuan, rasa itu ada pada Azazil. Tak ke rasa itu ada pada kita? Orang tua, dia rasa aku orang lama. Kenapa tak pedulikan kami orang lama? Kan ini rasa yang sama macam iblis. Orang alim, dia rasa dia hebat. Kenapa aku tak dipedulikan? Nampak tak? Dulu tak ada VVIP di kalangan orang alim. Perasan tak? Tuan-tuan dulu kenal tak orang alim ni macam mana? Tak kenal. Sebab orang alim dengan orang biasa sama. Bila ana khairum minhu ada kat sini. Orang kaya, dia akan rasa kat sini dia orang hebat dengan harta dia. Orang ada pangkat, dia akan rasa dekat sini dia orang hebat sebab aku ada baik. Kita lupa ke tuan-tuan? Kita tua, siapa yang bagi sampai tua? Ada orang yang Allah matikan belum ada rasa tua. Kita alhamdulillah Allah bagi kesempatan sehingga umur tua sebagai umur rahmat. Ada orang dimatikan masa mudanya. Ada orang dimatikan masa remajanya. Ada orang dimatikan masa kecilnya. Ada orang dimatikan semasa di dalam rahimnya lagi. Kan umur ini anugerah Allah, apakah kita lupa? Siapa yang bagi kita ilmu? Dulu kita kecil seperti mana mereka dan kita bodoh, kita tak tahu apa-apa. Ilmu apa pun kita tak tahu. Pertukangan, ilmu agama, ilmu arkitek, ilmu properti, apa ilmu pun kita tak tahu. Apakah kita lahir-lahir terus kita pandai menjadi seorang arkitek? Kita lahir jadi peguam, kita lahir jadi doktor. Siapa yang kurniakan ilmu-ilmu ini? Kita lupa bahawa yang mengkurniakan ilmu ini adalah Allah. Jika Allah tak bagi, kita akan bodoh tuan-tuan sampai bila-bila. Siapa yang kurniakan harta kepada kita? Dulu kita kosong, tak ada apa-apa. Yang memberikan kita harta ini adalah Allah. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau syukur, aku tambah. Tapi kalau engkau kufur, ada omong kau besar diri, ada ilmu kau besar diri, kau lawan aku, ada harta yang kau bagi sikit ni pun, kau dah sombong, tengok orang miskin, orang yang tak kaya pada engkau sikit, kau dah pandang sebelah mata. Engkau lupa besok engkau mati, engkau bawa apa? Besok orang bawa kamu, letakkan kita semua di dalam keranda, dibawakan kita dengan van jenazah. Kita bawa apa? Kita bawa duit tabung haji kita. Kita bawa duit dalam maybank kita. Kita bawa apa tuan-tuan yang kita banggakan semasa hidup? 1 sen pun kita tidak bawa. Orang lain tolong bayarkan duit kereta jenazah kita. Orang lain tolong bayarkan duit buat keranda kita. Orang lain tolong bayarkan duit untuk gali liang lahat kita. Kita tak boleh buat apa-apa. Jadi yang kita nak besarkan diri kita sebab anugerah daripada Allah. Apakah kita tidak malu? Harta yang ada pada aku Allah bagi. Pemberian Allah. Tuan-tuan, saya bagi satu contoh. Kalaulah apa yang ada pada kita hasil daripada orang bagi, kita nak belagak ke tuan-tuan? Kereta ni orang bagi, rumah yang kita duduk orang bagi, duit yang ada pada kita orang bagi. Kita nak belagak ke? Kita takkan belagak sebab kita rasa ni semua orang bagi, aku tak ada apa-apa. Kenapa bila orang bagi kita boleh nampak,
tetapi Allah bagi kita tak boleh nampak. Semua yang berlaku dalam kehidupan kita adalah pemberian Allah. Kenapa kita tak boleh nampak? Inilah yang saya selalu sebut di dalam kuliah tauhid saya. Kita khatam kitab tauhid, kita mengaji sifat 20, tapi kita tak bertauhid. Kita bangga kita khatam kitab tauhid. Saya dah khatam kitab Faridah Faraid, Aqidatun Najin, kita cakap dengan orang. Tapi kita tidak bertauhid. Kita tak mentauhidkan Allah. Kita tak nampak siapa yang bagi kita semua. Kita tak melihat. Kita tak nampak. Kita tak rasa. Sebab itu hadis yang Jibril datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya yang pertama, ma huwal iman, ma huwal islam, yang ketiga ma huwal ihsan. Ihsan inilah rasa bertauhid. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Rasa ada Allah, rasa Allah melihat kita, Allahu. Rasa Allah mendengar, kita rasa Allah mendengar. Kita kalau pergi tempat orang kata kawasan ni ada hantu, kawasan rumah orang terbunuh, masuk-masuk lagi kita ada rasa. Tak tahu tuan-tuan? Rasa tu, rasa apa tuan-tuan? Rasa ada hantu. Faham tak? Masuk masjid ada tak rasa ada Allah Ta'ala? Mana pergi rasa tu? Kita kalau pergi kedai makan, kedai tom yum, kita tahu dah tom yum di kedai ni memang sedap. Belum order lagi tuan-tuan, rasa dah tom yum di sini. Rasa dah, sedap ni. Mu tunggu kata. Apa tak? Bapa jadi gitunya? Kenapa kita dengan Allah tak boleh macam tu? Sambutan hijrah setiap tahun yang kita tidak lupakan. Ustaz biasa, ustaz luar biasa, dengar belaka dah. Tetapi kita tidak berhijrah. Akidah kita tidak berhijrah. Syariat kita tidak berhijrah. Yang ini yang kita takut. Selepas kita berada di alam barzah, kita akan pindah lagi tuan-tuan. Alamul mahsyar. Semua orang Allah akan tanya. Saya, tuan-tuan, Allah akan tanya. Apa yang kita buat selama umur yang Allah beri kepada kita? Ini yang kita takut. Tuan-tuan, tuan-tuan pernah tak kena swab COVID-19 ni? Tuan-tuan rasa benda? Lubang hidung kena cucuk, tak? Tunggu pula jawapan 14 hari, rasa debak tuan-tuan. Yang kena swab ni, COVID-19 ni, nak tunggu jawapan 14 hari, debar dah tuan-tuan. Debar. Positif ke negatif? Positif ke negatif? Dah gitu? Itu 14 hari. Yaumul mahsyar bukan 14 hari. Kita akan tunggu, Masya Allah. Aku ni diputuskan oleh Allah menjadi ahli neraka atau ahli syurga. Positif ke aku ni, negatif ni? Positif ke negatif ini? Inilah tuan-tuan, Masya Allah. Bila kita sentiasa menanti, berwaspada, berhati-hati. Berhati-hati tuan-tuan dengan penghijrahan yang dihijrahkan oleh Allah berlaku ke atas kita setiap hari.
terasa debong, tunggu. Kalau di Selangor, tuan-tuan, tempat saya, Masya Allah, bank ni beratur lama nak tunggu gilir. Sampai ada yang patah balik, yang balik, tak sabar nak tunggu, tuan-tuan. Begitulah giliran kita besok di Yaumul Mahsyar. Kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis ada yang Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, punya ramainya orang, ada yang bermandi dengan peluhnya sendiri. Ada yang peluhnya sampai kaki, pusat, sampai yang lemas dengan peluhnya sendiri. Panasnya Yaumul Mahsyar itu. Tuan-tuan, kita dengar tak cerita di Yaumul Mahsyar besok ada orang, semua orang telanjang. Apakah Rasulullah telanjang? Apakah sahabat-sahabat telanjang? Apakah ulama-ulama yang saleh telanjang? Tidak. Rasulullah tak telanjang. Allah dibangun daripada kubur, langsung diberikan pakaian. Siapa yang telanjang? Orang yang masih hidupnya dan selepas kematiannya, dia masih lagi tidak meninggalkan akan dosa yang dia buat. Dosa zahir dan dosa batin. Mereka telanjang. Apakah mereka itu kita? Apakah mereka itu saya? Apakah mereka itu tuan-tuan? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, orang yang berdosa besok nakisu ru'usihim inda rabbihim, dia akan sembamkan mukanya dengan Allah. Sembam pasal apa, tuan-tuan? Dia ambil muka dia, sembamkan di tanah. Dia tak nak bangun. Sebab apa, tuan-tuan? Malunya dengan Allah. Allah buat baik ke aku, tapi aku buat jahat dengan Allah. Allah buat baik ke aku 70 tahun, tapi aku buat jahat dengan Allah. Allah buat baik dengan aku dalam hidup aku, tapi aku masih buat jahat dengan Allah. Allah bagi aku makan, tapi aku buat jahat dengan Allah. Aku sakit, lalu aku minta orang masjid semayangkan hajat. Allah perkenankan hajat tu. Aku sihat, aku buat jahat dengan Allah. Aku langgar perintah Allah. Aku sombong dengan orang. Aku masih kata orang, aku tak boleh nak solat sunat, walaupun secara duduk yang Allah beri kelonggaran kepada aku, sebab Allah sayang aku. Kalau engkau tak boleh berdiri, engkau malas, duduklah untuk semayang sunat. Tapi aku tak pedulikan tawaran-tawaran itu, sebab aku rasa aku bagus, aku ada umur yang panjang, aku ada harta yang banyak, aku ada pangkat besar, aku ada gelaran yang bagus. Aku tak peduli tentang tawaran daripada Allah. Besok dah sampai sana, kita akan cakap dengan Allah. Rabbana absarna. Tuhan kami dah tengok semua yang kau cakap, yang kau katakan di dalam Al-Quran. Ada neraka, ada mahsyar, ada sirat. Sirat pun kami tak lepas lagi ni, ya Allah. Kami baru di padang mahsyar. Kami dah dengar dah jeritan api neraka, ya Allah. Dah dengar dah orang yang masuk ke dalam api neraka, ya Allah, yang dilemparkan oleh malaikat engkau. Kami dengar dah jeritan itu, ya Allah. Kami dah tengok, ya Rahman Rahim. Wa sami'na, kami dengar, ya Allah, kami dah dengar semua. Kita pun cakap dengan Allah, farji'na kembalikan kami, ya Allah. Ya Allah,
boleh tak kau hidupkan kami balik, letakkan kami dalam dunia balik? Allah, kita minta dengan Allah. Allah tanya, kau nak buat apa? Kau nak buat apa balik dalam dunia? Kan kau datang daripada dunia 80 tahun kau duduk dalam dunia. Bukan satu hari, tapi 80 tahun kau duduk dalam dunia. Allah tanya, kau nak buat apa? Kita pun cakap dengan Allah, na'mal salihah, inna muqinun. Kami nak buat baik ya Allah. Kami nak buat baik ya Allah. Kami tak nak buat jahat. Kami nak buat baik. Setiap saat kami nak buat ibadah kepada Engkau ya Allah. Kami nak zikir, kami nak semayang sunat. Kami tak mau kata orang buat jahat dengan kawan-kawan. Kami tak nak ambil barang orang. Kami tak nak buat apa pun langsung kejahatan. Kami nak penuhkan umur kami dengan kebaikan. Sebab apa? Inna muqinun ya Allah. Kami dah yakin sangat. Tapi waktu tu dah tak boleh patah balik. Tidak ada ruang untuk kita kembali. Sebab itu Masya Allah, sama ada penghijrahan kita yang terakhir, kita dapat masuk jannah atau tidak boleh masuk jannah, penentuannya adalah bagaimana kita hidup dalam dunia. Kalau kita hidup dalam dunia ini sebagai hamba Allah yang baik, selamat. Baiknya bukan zahir saja, baiknya zahir batin. Kita sebagai suami dengan isteri kita baik. Seorang isteri dengan suaminya kena baik. Seorang ibu bapa dengan anak-anaknya kena baik. Seorang anak-anak dengan ibu bapanya kena baik. Dan kena baik dengan sekalian adik-beradik kita. Tengok kita dengan adik, kakak, abang kita putus tak silaturahim. Nabi dah janji antara orang yang tidak akan masuk syurga Allah, iaitu golongan yang memutuskan silaturahim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita putuskan silaturahim sebab apa? Sebab mereka tak semayang. Sebab apa? Sebab mereka tak tutup aurat. Sebab apa? Sebab mereka tak puasa Ramadan. Sebab apa? Sebab mereka tak keluarkan zakat. Bukan! Kita putuskan silaturahim sebab tanah. Kita putuskan silaturahim sebab dunia. Kita putuskan silaturahim sebab dunia yang kita akan tinggalkan. Langsung kita telah menjebak diri kita untuk menjadi orang yang tidak masuk jannah Allah. Kita putus silaturahim sebab duit. Kita putus silaturahim sebab tanah, sebab rumah, bukan sebab Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hari ini Allah bagi kita hidup, besok belum tentu lagi. Maknanya inilah rahmat Allah atas kita. Gunalah rahmat ini sebaik mungkin supaya besok kita tak tentu. Mungkin malam ni kita tidur, kita jatuh, kita mati. Satu hari Fudail bin Iyad menangis terisak-isak. Dia nangis. Lalu murid-muridnya datang. Kalau kat sini, kalau kat tempat kita ni kan, kalau guru dia nangis, murid tanya, kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz? Kalau saya kat madrasah, kalau nangis satu hari, nanti murid-murid kita akan tanya, kat sana dia panggil saya ayah.
Ya, kenapa ya? Kenapa ya? Fudail bin Iyad satu hari nangis macam budak kecil. Lalu muridnya tanya, kenapa wahai syekh kami kamu menangis? Kata Fudail bin Iyad, wahai murid-muridku, aku tak takut dengan amalan yang banyak. Ramai orang boleh buat amalan yang banyak. Ramai orang boleh sembahyang sunat. Ramai orang boleh baca Quran. Ramai orang boleh ini, ramai orang boleh ini. Aku tak takut, katanya. Cuma satu je aku takut. Muridnya bertanya, apa ya syekh kami? Tak ramai orang yang boleh mati dalam iman. Aku takut saat aku di sakaratul maut, kata Fudail bin Iyad, iman aku dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang semayang tapi ketika matinya imannya dicabut oleh Allah. Ada orang yang puasa tapi ketika matinya imannya dicabut oleh Allah. Ada orang yang pergi haji tapi ketika matinya imannya dicabut oleh Allah. Ada orang yang sedekah tapi ketika mati imannya dicabut oleh Allah. Kata Fudail bin Iyad, aku takut. Kata Fudail bin Iyad. Tuan-tuan, ada tak rasa takut itu dalam diri kita? Ataupun kita rasa kitalah insan terpilih mati dalam iman? Siapa Fudail bin Iyad? Fudail bin Iyad ini wali Allah. Fudail bin Iyad ini kekasih Allah. Kalaulah kekasih Allah takut, siapa kita kalau tak takut? Tuan-tuan, saya ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan, mohonlah rahmat Allah. Mohon rahmat Allah. Saya pernah dapat satu amalan supaya kuat ingatan. Hari ini sebab ada pelajar tahfiz, saya akan bagi dua. Satu, membuka rahsia ilmu. Saya harap kamu hafal. Tapi saya nak bagi yang mula-mula ni. Untuk kuatkan ingatan, terlebih-lebih lagi, kita dapat ingat nama Allah ketika kita nak mati. Kalau kita lupa, biar kita lupa dunia kita. Jangan kita lupa akhirat. Saya nak berhenti dah, tuan-tuan. Ada lagi 5 minit, pukul 1 ni saya berhenti insya-Allah. Ya. Sebab fitrahnya, manusia, dia takkan lupa dengan dunia. Tuan-tuan pernah lupa tak? Duit tuan-tuan simpan kat mana? Siapa lupa kat sini? Saya lupalah duit saya simpan kat tabung haji. Ada tak? Saya lupalah duit saya simpan dekat Maybank, dekat CIMB. Mana ada orang lupa, tuan-tuan? Dunia orang tak lupa. Tapi akhirat orang lupa. Yang penting, kita tak lupa Allah saat kita nak mati. Jadi tuan-tuan, senang aja. Tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan buka Al-Quran, surah Al-A'la. Al-A'la, ayat, saya lupa. Tapi ayat dia bunyi macam ni. Sanukri'uka fala tansa. Sampai situ Sanukri'uka fala tansa. Kalau sambung dia, illa masya Allah. Tuan-tuan baca ayat yang pendek tu aja. Sanukri'uka fala tansa. Sanukri'uka fala tansa. Sanukri'uka fala tansa. Tuan-tuan baca dia tak lepas salat. Tak lepas salat, tuan-tuan jadikan amalan. Minta dengan Allah, ya Allah, kuatkan ingatanku, khususnya ingatan aku untuk sebut nama Engkau saat sakaratul maut. Jadi untuk anak-anak, saya amal ni dah puluh tahun. Untuk mendapat rahsia ilmu itu sendiri. Kenapa Sayyidina Ali boleh menjawab
Satu soalan dengan 10 jawapan. Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Osman, Sayyidina Umar, satu sahabat yang paling akrab. Allah berikan kepada Sayyidina Ali, dipanggil ilham. Ilham. Jadi ini yang sebahagian doa, Allah marzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Saya dapat ini daripada syekh saya. Nama syekh saya Tuan Haji Ali bin Musa. Saya baca 3 kali. Kalau kamu dapat, rezeki kamu. Kalau kamu tak dapat, bukan rezeki kamu. Sebab lepas kuliah, tolong jangan tanya saya. Saya tak tulis, saya tak akan baca lagi. Saya akan baca 3 kali. Ya Qayyum fala yafutuhu syai'un min ilmihi wala ya'uduhu. Ya Qayyum fala yafutuhu syai'un min ilmihi wala ya'uduhu. Ya Qayyum fala yafutuhu syai'un min ilmihi wala ya'uduhu. Saya bagi bonus, saya baca lagi 4 kali. Ya Qayyum fala yafutuhu syai'un min ilmihi wala ya'uduhu. Ya Qayyum fala yafutuhu syai'un min ilmihi wala ya'uduhu. Ya Qayyum fala yafutuhu syai'un min ilmihi wala ya'uduhu. Apa kelebihan Ya Qayyum fala yafutuhu syai'un min ilmihi wala ya'uduhu? Orang yang belajar tauhid, dia akan dapat mentauhidkan Allah. Orang yang belajar fiqh, dia dapat menyempurnakan syariat fiqhnya. Orang yang belajar tasawuf, dia akan dapat ihsan itu sendiri. Inilah kurniaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang saya kasihi semua, saya minta ampun, saya minta maaf. Tolong doakan saya dan sekalian yang ada di madrasah kami. Mudah-mudahan, Masya Allah, kami semua dalam rahmat Allah, dalam keberkatan Allah. Tadi yang berbahagia Ustaz Nafizul tanya saya, Ustaz, masa PKP madrasah Ustaz cuti ke berapa bulan? Saya kata tak, kami tak cuti-cuti. Daripada PKP sampai sekarang. Dia orang cuma balik hari raya je kemarin, 2 minggu. Lepas tu dia orang datang balik. Jadi Ustaz tak suruh balik, saya suruh balik, dia orang tak mau balik. Nak buat ke mana? Kita bagi cuti, dia orang tak nak balik, kita tak boleh buat apa. Jadi sekolah kami tak cuti-cuti dari PKP sampai sekarang. Alhamdulillah. Tuan-tuan tolong doakan madrasah kami dalam rahmat, dalam keberkatan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Doa tuan-tuan saya nak. Doa tuan-tuan saya nak. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berilah kami hidayah dan taufikmu ya Allah, agar kami sentiasa sedar akan diri kami. Kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kau adalah Tuhan kami ya Arhamar Rahimin. Agar kami tidak melampaui batas sebagai hak kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, dalam usaha kami menceritakan peristiwa hijrah ini ya Allah, jadikan penghijrahan kami yang Kau akan hijrahkan daripada satu alam ke satu alam sehinggalah yaumul akhirah, hijrah kami hijrah yang baik dan natijah yang baik ya Allah. Ya Allah, pimpinlah tangan kanan kami, tangan-tangan kami ya Allah ke jalan-Mu yang lurus ya Arhamar Rahimin. Yang Kau lepaskan tangan-tangan kami ya Allah, karena kami takut kesesatan berlaku ke atas kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Kau jadikan ilmu yang Kau berikan kepada kami sombong ya Allah. Kau berikan umur yang
panjang kepada kami sombong ya Allah. Yang kau jadikan harta yang banyak yang kurniakan atas kami sombong ya Allah. Pangkat yang ada kau berikan kepada kami sombong ya Allah. Ya Allah, kau selalu ingatkan diri kami ya Allah. Kau selalulah ingatkan diri kami ya Allah. Kau selalulah ingatkan diri kami ya Allah. Kami adalah daripada kejadian yang paling hina ya Arhamar Rahimin. Daripada nutfah ya Allah. Daripada kejadian tanah ya Allah. Dan kau akan kembalikan kami kepada asal kejadian kami ya Allah. Yaitu tanah ya Arhamar Rahimin. Kami tak ada apa-apa ya Allah. Kami mohon rahmatmu. Kami mohon rahmatmu. Kami mohon rahmatmu. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.